Okey. Yang terakhir syndromic surveillance ataupun dalam bahasa Melayunya surveillance syndromic. Baik. Sebab apa saya kata ringkas saja yang saya sebut petang ini, sebab ia adalah memang berdasarkan kepada dokumen syndromic notification dan laboratory investigation manual yang diterbitkan pada tahun 2004. Okey. It's just a recap untuk bantu kita semua melihat go through the manual. Tetapi benda ni sebabnya panjang, dokumen dia panjang, dan contoh perempuan serta sini kalau pulang ke daerah boleh menelaah semula dokumen ini. Dia dah lama 2004, tapi sebabkan dia sort of ditinggalkan, tak banyak pelaporan berkenaan dengan surveillance syndromic yang saya dapat cari, saya sendiri dapat cari di pengkalan-pengkalan data. Cuba kita tanya yang Malaysia lah, negara lain nanti. Okey. So, macam yang saya sebut tadi, kalau di Malaysia 2004, bengkel untuk mengeluarkan SOP ataupun guideline berkenaan sindrom surveillance di Malaysia ni diadakan pada 2002 lah, di 2004 siap dan diteruskan. Tapi kalau di Selangor, kita baru cuba mula tahun ni. Bukan tak ada, tetapi kesedaran berkenaan dengan syndromic surveillance itu baru tahun ini kita war-warkan, dan ia menjadi satu daripada KPI kepada pengarah kesihatan negeri lah. Tapi dia tak ada pencapaian. Ya, maksudnya once kita tick off syndromic surveillance di Selangor, tidak kira untuk tahun 2022. Later on, pada masa-masa akan datang mungkin akan ada aras tertentu yang kita tetapkanlah berapa peratus daripada sekian daerah. Sebab apa? Sebab sindrom ataupun syndromic notification ataupun syndromic surveillance ini dia sentiasa ada, semuanya sama ada kita capture the data ataupun definition. Biasa kita bermula dengan definisi. Okey. Kita nak tengok apa maksud sindrom, kita nak tengok apa maksud syndromic notification, apa itu syndromic. Yang pertama sekali, sindrom. Siapa boleh sebut pada saya apa itu maksud sindrom? Apa sindrom? Ya ke? Bahasanya apa? Biasa dengan perkataan simptom kan? Simptom yang telah bicara. Sindrom? Collection of symptoms. Okay? Kalau ikut definisi dalam kita punya guideline, it's a symptom complex in which the symptoms and or signs coexist more frequently than would be expected by a child. Dengan kata lainnya, a collection of symptoms occurring at about the same time, okay, or one time after another dalam tempoh yang tidak lama. Mungkin contohnya macam ni lah, okay, ada satu orang dia datang dengan, kita ambil contoh yang terdekat, hepatitis of unknown people. Ada satu kes datang ke hospital Shah Alam yang meninggal. Dia datang dengan, dia kata, saya rasa lemah badan. Dia cakap satu saja. Tetapi dalam masa yang sama, dia kata symptoms and or signs. Signs ni apa yang kita periksa. Symptoms apa yang direport oleh doktor. Dalam masa yang sama, kita doktor buat pemeriksaan, nampak mata dia kuning. Buat pemeriksaan perut, dia tekan perut, dia rasa macam sakit. Okay? Dia sendiri tak lakukan sakit, tapi dia tekan. Yang dia report adalah lemah badan. Jadi kita tanya pada dia kata dia kencing tu nampak memang warna air pekat. Memang kau punya lah, pekat. Pale stool, kan? Pale stool, maksudnya daripada najis dia warna pucat. Selalu warna so pucat lah, pale stool. So itu adalah collection of symptoms and signs yang membawa kepada doktor itu mengatakan bahawa dia sedang mengalami acute hepatitis syndrome, acute jaundice syndrome sebab ada. Kemudian hospital Hishta melaporkan ada 2 kes yang sama. Hospital Sungai Buloh melaporkan ada 5 kes yang sama. Hospital Kuala Lumpur Baru ada 1 kes. So banyaknya orang
yang mengalami a collection of symptoms and signs. Perkumpulan simptom, gejala dan juga tanda-tanda yang ditulis doktor lebih kurang sama. Mungkin ada seorang dua yang dia demam, ada yang seorang dua lagi dia mengatakan dia ada muntah. Ada yang seorang dua lagi dia kata dia cium. Tetapi gejala umum yang mereka semua ini alami adalah yang pertama lemak-lemak. Semua hampir 100%. Jaundice, dark colored urine. Okay. So ini yang menjadikan acute syndromic surveillance sesuatu yang bermakna apabila kita dapat mengumpulkan mereka ini dan kita dapat analisa kesamarataan masalah kesihatan yang mereka alami pada ketika waktu yang sama. Okey, so itu sindrom, perkumpulan simptom-simptom lah. Ini yang bawah ni. Ini adalah apa ni? Sindrom seperti nausea, mild fever, kalau tak ada yellow skin ni. Okay, so yellow skin, all eyes, stomach pain, dark urine. Yang saya sebut tadi lah, acute jaundice syndrome. Tapi once kita dah tahu dia punya diagnosis apa, okay. Satu yang penting berkenaan dengan syndromic notification adalah dia punya definition. Notification of health event under surveillance in which the case definition is based on the syndrome, not on a specific disease. Kita dah ada notifikasi case hepatitis, betul? Dan hepatitis adalah penyebab paling umum jaundice. Betul? Okey. Sekarang ini, acute jaundice syndrome ataupun acute hepatitis of unknown etiology. Kita tak tahu lagi penyebab dia. Yang kita tahu, dia adalah orang tu akan datang dengan jaundice dan simptom-simptom yang tadi itulah, lemak badan, darah kulit, dan apabila dibuat pemeriksaan darah memang ada tanda-tanda hepatitis ataupun radang. Dia punya ALT, bacaan dia lah, ALT AST dia lebih daripada 500 unit. Dan penyebabnya kita tak tahu. Dia bukannya virus hepatitis A, B, C, D dan E. Ada 5 virus hepatitis yang di awal ni. Dia juga bukan disebabkan oleh toksin yang diketahui. Yang kita tahu mereka ini adalah terdiri daripada kanak-kanak berumur, kalau international definition adalah less than 16 years old and below. Kalau di Malaysia kita pakai umur 18 tahun. Yang kita tahu mereka ini adalah golongan remaja dan kanak-kanak ke bawah yang present with acute jaundice and hepatitis problem. Dan kita klasifikasikan mereka ini sebagai acute, dia bagi nama interim lah, acute hepatitis, sebab memang ada hepatitis. Jaundice boleh berlaku tanpa hepatitis. Apa contoh jaundice tapi tak ada hepatitis? Disebabkan apa? Dorsal, okay? Dorsal ada hepatitis. Apa contoh tu kan? Tapi untuk yang kes yang sedang berlaku di rata-rata ni adalah jaundice dan bersama dari hepatitis tu kan. So kalau later on kita dah tahu, okey, rupa-rupanya yang kita sebut acute hepatitis of unknown etiology ni akhirnya disebabkan oleh satu jenis virus baru lah. Okey. Kita akan keluarkan dia daripada sindromik. Jadi kita boleh terus gunakan nama penyakit itu dan masukkan dia ke dalam notifikasi penyakit. Betul? Mana dah tahu rupa-rupanya memang disebabkan oleh viral hepatitis A, semuanya A variant lain. Itu boleh gunakan E notifikasi. Dalam tu ada hepatitis dan turunan viral hepatitis B. Okay. Dan untuk syndromic surveillance ada 6 sindrom yang utama yang kita berminat untuk survey. Okey. Yang pertama adalah acute. Kita mula daripada atas lah. Acute neurological. Okey. Kemudian kita turun sikit kat dahi kita ni ada kulit kan. Okey, acute dermatological syndrome. Turun bawah sikit kita ada kita punya paru-paru. Acute. Sorry, ada mata.
Mata dulu. Okay. So acute jaundice. Okay. Kemudian turun bawah sikit ada paru-paru. Acute respiratory. Turun bawah sikit kita ada perut. Acute diarrhea. Okay. Dan yang terakhir, keseluruhan badan kita lah acute hemorrhagic ataupun pendarahan. Okay. Acute hemorrhagic syndrome. So ada 6 yang utama. So kenapa kita buat syndromic surveillance, aka syndromic notification? Okay? Sebab untuk rapid response, untuk cepat. Sebab untuk penyakit-penyakit yang kita tak tahu apa benda dia punya penyebab dia, kalau kita tunggu sampai dapat diagnosis, mungkin waktu itu dah lambat. Sebagai contoh, acute hepatitis of unknown etiology. Kalau kita tunggu diagnosis sama ada dia A, B, C, D, E, baru kita nak notify kepada pejabat kesihatan daerah untuk siasatan dan juga tindakan lanjut, ataupun untuk pihak kesihatan atau pihak perubatan notify untuk sampel yang dihantar bagi memastikan sama ada wujud ataupun tidak virus hepatitis A, B, C dan E. Agak-agak berapa lama dia nak bagi? Mungkin weeks, 2, 3, 4, ada pada sebulan lebih. Terutamanya untuk hepatitis E. Hepatitis E, agent untuk kita gunakan bagi investigate sama ada virus hepatitis E ada atau tidak dalam darah. Di Malaysia ni pun belum ada. Tak sampai jauh je lah. Okay. So kalau kita nak tunggu sampai kita dah exclude semua hepatitis, baru kita nak notify, exclude kemungkinan banyak kematian yang dapat. So kita notify dulu dalam bentuk sindrom. Okay. So kita nak rapid notification, kita nak rapid action, dan juga kalau dia dalam bentuk wabak ataupun kluster yang banyak kes, kita nak cepat-cepat contain walaupun kita belum tahu penyebab. Okay. Dan kelebihan dia adalah saya sebut tadi tak perlu tunggu diagnosis. Diagnosis ni apa penyakit itu lah. Dan juga kita boleh notify pengamal kesihatan, pengamal perubatan dia boleh notify kepada pejabat kesihatan daerah apa benda penyakit yang dia lihat tapi tak ada dalam list. Dia tengok dalam notis tak ada. Boleh pakai address kan, tapi address tak ada dalam notis kan. Address hanya wujud dalam borang kan. Yang borang. Okay. So dia dah nampak pattern disease ni, tapi tak ada dalam list. Dia pula tak ada access notis ke, borang pun dah habis. So dia nak notify apa kepada pejabat kesihatan daerah sebab dia tahu this is something very important. Sebab dia tahu, contoh bukti kan, dia ada satu penyakit datang dengan jaundice dan sebagainya, kawan dia pun bukti juga cakap dia. So there must be something. Ini itu yang contoh saja. So there must be something for them to notify this health event. Tapi dia tak tahu, tak ada dalam list. Dia tengok case notification tak ada. Dia boleh notify kepada pejabat kesihatan daerah berdasarkan kepada sindrom yang dilihat di fasiliti kesihatan. Syndromic surveillance membolehkan pengamal kesihatan melakukan notifikasi tanpa menunggu diagnosis akhir. Yang kedua, they can report what they see. Okay. Sebab tu dalam borang nanti kita tunjukkan lah, minta ada list apa benda simptom-simptom yang memang kita tengok. So kriteria untuk sesuatu syndromic surveillance. Sesuatu penyakit ataupun sindrom itu mestilah potentially fast transmission syndrome. Okay. Kalau penyakit yang kita nak masukkan dalam list of syndromic surveillance itu, dia satu penyakit kronik, bukannya penyakit yang acute. Contoh penyakit kronik apa? Penyakit yang infectious disease tapi kronik. TB, HIV, yang tu tak perlu kita wujudkan
syndromic notification. Sebab apa? Kita boleh tunggu dia punya final diagnosis. Kan? Dia punya cause of disease tu pun kronik, lama, bertahun-tahun. So ada masa untuk kita verify everything. Verify dia punya agent dia apa, verify mode of transmission dan sebagainya. Tetapi untuk penyakit-penyakit yang acute, yang pendek dia punya tempoh incubation period, dia punya disease progression dia sangat singkat, syndromic surveillance sangat berguna. You report dulu apa yang nampak. Okay, all the symptoms, lump together as a syndrome, report to the investigation. Okay? Then high morbidity dan fatality. Same goes to acute hepatitis of unknown etiology. Mungkin fatality ataupun mortality rate dia belum tinggi lagi, tetapi morbidity dia very high. Sehingga menyebabkan 50% yang memerlukan 10% yang dibutuhkan. Okay? New syndrome. New syndrome lah, kita tak tahu lagi apa benda yang menyebabkan perkara tersebut berlaku. Yang ini penting, bukan penting lah. Ini pun menjadi consideration, political dan media interest. Okay? Bukanlah kita nak layan sangat politician dan media ni, tetapi apabila ia menyebabkan ruckus among community. Kita tak menjawab kepada politician, kita tak menjawab kepada media, tapi kita menjawab kepada orang awam. Netizen, kan? Tapi orang awam yang bertanya keep on asking apa kita buat, kenapa kita tawarkan kita yang tak buat something, kenapa kita yang tak buat something. So apabila berlaku syndrome acute hepatitis of unknown etiology bermula di Europe sana, so ini adalah consideration sebab benda itu dah viral. Okay? Affecting travel and trade. Okay? Apabila sesuatu sindrom itu memberi kesan kepada travel and trade. Travel and trade ni kita tak boleh nak nafikan. Dalam dunia sekarang ni, travel health adalah sangat penting. Okay? Beli barang Shopee, kalau kata kapal terbang tak jalan, kita beli tak sampai di China tu. Bila nak sampai. Kan? Sebab sekarang ni kita boleh beli barang daripada luar negara tu dalam seminggu sampai satu minggu. Kan? Tapi kalau ada satu penyakit menyebabkan border ditutup, itu ada konflik. Travel and trade affected, banyak aktiviti kita yang terganggu. Okay? Dan unusual event. Okay? Perkara-perkara ataupun health event yang nampak, mungkin nanti ada satu sindrom lain juga. Okay? Dia berik dan masih sama dia ada neurological. Kita nak kata apa tu? Sindrom apa? Acute neurodiarrheal syndrome. Okay. We never know. Tapi kalau nak kata ada benda tu yang significant, unusual event ataupun new syndrome, kan? Kita tak tahu apa benda tu, we can lump it together dan notify sebagai satu sindrom sebagai permulaan sebelum we come up with the final diagnosis. So notification procedure. Macam mana nak notify? Nak ada dan nak habis. Okay. So kalau kita tengok dalam dokumen tersebut, ini adalah usual pathway. Tapi secara rumusannya, pathway-nya sama sajalah macam notifikasi penyakit yang lain. Daripada pengamal perubatan, APC pulang, hantar kepada PKD, kemudian pelaporan kepada negeri dan pelaporan kepada CPR. Okay. Dan along the way itu mesti ada siasatan, mesti ada analisa, mesti ada interpretation of data. Okey, ini borang yang kita guna pakai di Selangor. Ada sedikit perubahan kalau kita tengok dalam guideline, kita ada modify sikit lah supaya dia lebih mudah suitable dengan keadaan di Selangor. Okey. Tak banyak yang kita minta untuk notifikasi. Catatan lain untuk notifikasi daripada fasiliti kesihatan, hospital swasta, hospital government, KK atau GP, ini adalah yang dia punya isi. Nama, alamat, IC, all the demographic data, kemudian apa sindrom tersebut yang dia nak notify. Ada 6 tu. Okey. Kemudian kita minta sikit
dia punya simptom. Kenapa dia kata itu adalah acute jaundice syndrome? Bolehlah tu. Memang betul ada jaundice, ada dark colored urine, pale stool, ada fatigue dan sebagainya. Working diagnosis dia letak unknown lah, kan? Ataupun dia letak unknown hepatitis of hepatitis of unknown itu kalau yang waktu sekarang lah. Has the patient been in foreign country in the last 3 weeks? Okay, kalau ada tak ada. That's it. Itu saja. Untuk notification tak minta banyak. Okay, tetapi khusus kepada acute hepatitis of unknown etiology, Kementerian Kesihatan isu dana dia ada keluarkan dengan borang. Okey, dan dalam borang itu dia lebih banyak maklumat yang perlu diisi oleh pengamal perubatan. Dia akan sampai ke daerah-daerah melalui surat rasmi lah, mungkin tidak sampai ataupun on the way. Dia berbeza daripada borang ini. Tetapi secara asasnya apa? Kita boleh pakai borang ni lah. Okey? Dan di belakang ada sedikit definasi. Dan juga ke mana pengubatan itu boleh hantar. Ini senarai PKG dan juga email ni lah. Syndrome definition and algorithm for each. Saya tak ambil for each saya hanya ambil satu saja untuk yang lain contoh nama komputer. But it's lengthy. Saya ambil contoh acute neurological syndrome. Dalam dokumen tersebut dia ada define, dia ada bagi definisi apa yang dikatakan sebagai acute neurological syndrome. Okey? Ada list. Tetapi yang saya nak tuan-tuan dan puan fokus adalah kepada persamaan kepada semua definisi 6 sindrom tersebut. Iaitulah dia mesti severe dan juga unknown. Okey? Ambillah definisi acute jaundice syndrome pun, acute diarrhea ke, acute dermatological ke, acute hemorrhagic ke. Akhirnya dalam definisinya akan diletakkan and severe illness plus absence of predisposing factor. Unknown. So apabila dia memenuhi dua kriteria ini, dia telah memenuhi kriteria sindrom. Kalau satu sakit datang dengan koma, acute paralysis, dia ada convulsion ataupun seizure ataupun sawan. Bila tanya, oh rupanya dia memang ada penyakit apa? Epilepsi. Itu dah tak boleh notify lah. Sebagai acute syndrome, kita perlu notify pun epilepsi. Okay. Ataupun dia datang dengan jaundice, or the jaundice syndrome. Tanya, dia memang bersakit hepatitis B. So, tak payahlah notify sebagai syndrome, notify sebagai hepatitis B lah kalau masih belum notify. Okey? Faham tak? Okey? So, apabila dia tak ada dua ni, tak perlu notify sebagai syndrome. Dia mesti ada dua. And severe and unknown factors. Dan ini yang saya kata tadi, dia punya definisi acute sebut, dia sebutlah sini dalam dokumen yang sama. Dia bagi tahu apa maksud severe, apa maksud absence of known predisposing factor. So acute is defined as a period of 3 weeks or less. Yang awal tadi tu kan, modus surveillance tadi tu. Acute tu maksudnya adalah from minutes to 3 weeks. Severe illness. Kenapa acute hepatitis of unknown etiology dimasukkan sebagai sindrom severe? Sebab dia memenuhi kriteria severe illness. Sebab apa? Berlakunya banyak kes yang memerlukan hospital admission. Berlakunya major organ failure, iaitu liver yang sehingga memerlukan liver transplant. Ataupun altered state of consciousness, berubah dia punya kesedaran dia punya itu kan. Kemudian circulatory collapse, dan itu kematian lah. So, kalau satu sindrom itu menyebabkan all this severe condition, perlu dimodifikasi. Okey, perlu dimodifikasi. Tetapi bila saya sebut perlu notifikasi itu, kalau dia tak notify, kita tak boleh nak ambil apa-apa tindakan.
sebab dia tak termasuk dalam, kita boleh arahkan dia sebagai arahan pentadbiran. Ialah sebab itu kita mengeluarkan surat pentadbiran untuk mengatakan bahawa sekian-sekian sindrom perlu dimaksudkan. Okay. Absence of known predisposing factors, maksudnya memang kita tak tahulah apa penyebabnya. Dan tanya macam-macam lah pada pesakit tersebut. Ada hepatitis B tak? Tak ada. Ada sejarah drug guna apa? Drug ni kan? Injecting drug? Tak ada. Ada siapa-siapa ahli keluarga lain yang ada jaundice? Tak ada. Tanya semua macam-macam. Memang tak ada. Ada ambil alkohol tak ada. Ada termakan apa-apa yang bahan kimia tak ada. Memang tak ada lah. So, akhirnya kita pun give up. Notify saja sebabkan acute syndrome, acute syndromic syndrome notification. Dan kalau untuk acute neurological algorithm, samalah macam ni. So dalam dokumen tersebut, dia memang very well explained. Apa nak buat kalau acute neurological? Yang kita nak baca, tak baca. Okay. So kalau ada pesakit datang dengan acute neurological, yang apa, sign and symptom neuro, fikirkan dahulu apa possible penyebab kepada dia dapat simptom tersebut. Adakah dia poliomyelitis ataupun Guillain-Barré syndrome? Okey. Adakah dia viral ataupun bakterial atau benda ke? Adakah dia rabies? Dalam keadaan kita rabies sekarang ni, kan mungkin ada pesakit yang present ke klinik kesihatan mengalami gejala-gejala neuro. So rabies waktu sekarang di Selangor kena menjadi antara kita punya differential diagnosis. Kalau tanya dia tak ada pun beranjing ataupun kucing, tak ada pun kena gigit within the past 2 months, memang tak ada contoh, okey, itu bukan rabies lah, itu kemungkinan besar bukan rabies, dan sambung terus notification ke pejabat kesihatan sebagai acute neurological syndrome. So kalau poliomyelitis ataupun Guillain-Barré, spesimen apa nak ambil pun dia dah bagi tahu. Ambil feces, kemudian ambil viral. Kalau kita suspect viral, bacterial, fungal or meningoencephalitis, these are the list of specimen yang perlu diambil. Kalau rabies, these are the specimens yang perlu diambil. Okey tak? Okey? So saya tak go very detail lah. Dan apabila pihak pejabat kesihatan daerah menerima notifikasi, kenalah siasat as soon as possible. Okay, kalau untuk acute hepatitis of unknown etiology, kata saya KKM akan mewajibkan siasat yang 24 ke atau 48 jam. Itulah selepas terima. Okay, dia bergantunglah kepada the magnitude of the symptom, how severe is the symptom untuk disiasat dalam tempoh yang berbeza. So dalam guideline tersebut, dalam manual syndromic notification itu ada disertakan dengan borang siasatan. Borang siasatan dia saudara saya 5 buku surat. Okey, so tengoklah apa dia punya keperluan siasatan. Dan bukan setakat itu sahaja, dalam manual tersebut juga dilampirkan dengan borang lawatan ke rumah. Siasatan perlu dijalankan dengan lawatan ke rumah untuk sebagai follow up. Selepas kita dah investigate, mungkin dia dah terima rawatan untuk sesuatu sindrom, kadang-kadang contoh for acute hepatitis of unknown etiology, dia punya jangka masa untuk dapatkan kita panggil the final diagnosis, kita tak tahu bila, kan? Nak exclude hepatitis A, B, C, D, E tu pun mungkin mengambil masa 1 bulan. Okey, so dah exclude, so bukan disebabkan oleh apa-apa virus hepatitis. So nak cari pula apa penyebab kepada hepatitis ini, mungkin waktu tu pesakit sudah sihat. Sementara dia nak sihat itu, lawatan ke rumah perlu dibuatlah. Okey, dia mungkin dah discharge daripada hospital, dah tak ada apa-apa lagi untuk dia stay di hospital, investigation semua dah siap, tinggal nak dapat keputusan akhir tadi yang kita tak tahu lagi bila. So hospital pun discharge, duduk di rumah. So perkembangan dia di rumah sehinggalah dia di clear daripada apa-apa penyakit yang membahaya. So ini adalah borang lawatan ke rumah yang perlu dibuat, yang perlu istilah kiranya memerlukan lawatan ke rumah untuk dibuat. Okey.
Itu saja. Syndromic notification. So, kita berharap pada tahun ini awareness berkenaan dengan syndromic notification ini kita dapat wawarkan kepada semua fasiliti kesihatan, termasuk swasta, hospital swasta dan juga yang lebih penting kita kita dan juga hospital kita lah. Sekiranya ada apa-apa penyakit itu dia punya detention apa-apa penyakit yang kita tidak ketahui diagnosis tadi ataupun terlalu lambat untuk kita ketahui diagnosis tadi, perlu dinotifikasi sebagai acute syndromic surveillance punya penyakit lah, dan perlu disiasat untuk pastikan dia punya kadar the magnitude of the syndrome. Sekiranya kita di peringkat negeri Selangor, DPN Selangor, kita dapat notification yang banyak berkenaan dengan satu-satu sindrom. So, analisa kita akan jalankan dan kita akan maklumkan kepada daerah dan juga termasuk dengan posisi lokal for heightened alert. Heightened alert ni maksudnya kita pertingkatkan surveillance kita terhadap sindrom tersebut sehinggalah diagnosis akhir, the final diagnosis kita dah tahu penyakit apa. Kalau contoh macam kecil hepatitis etiologi ini, dia masih lagi di peringkat sama adakah dia infectious atau tidak. Kalau dia disebabkan oleh something infectious, dan dia menyebabkan kita lah kesihatan. Tetapi sekiranya dia bukan, dia disebabkan oleh genetic variation ke atau anatomical problems ke, so itu adalah hal-hal perubatan yang tidak ada kena dengan kesihatan awam. Acute syndromic surveillance untuk acute hepatitis etiologi ini, surveillance untuk itu mungkin lebih. So that's all about syndromic. It's very simple. Semuanya ada dalam guideline tersebut. Kena hadamkan, okay, dan sekiranya tidak terlibat kesihatan dapat apa-apa notifikasi berkenaan dengan apa-apa sindrom daripada mana-mana fasiliti kesihatan, need to notify JKN lah, JKN Selangor, within 24 hours. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk petang ni. Any question?